Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya pada malam ini. Apa khabar saudara? Doa saya anda sihat walafiat. Apa khabar Portland? Moga sihat Portland Tapi hari cuaca sekarang ni nampak gayanya hujan Saudara Syah Ibrahim. Waalaikumsalam Saudara Hafiz Wan Basdirun. Saudara Herman, apa khabar saudara? Moga sihat bersama keluarga. Anwar Jubin, Saudara Mustafa Ilyas. Begitu juga dengan Eddie Nordin. Apa khabar Saudara Eddie? Saudara Abdul Rahman Yahya, Saudara Zamari LC, Tun Amra Dewi. Oh, nama sedap tu, Tun Amra Dewi, Dewi Ayu. Abi Kwi, Abi Nur, Tengku Osman, apa khabar aku? Saudara Syamsul Anwar, salam tuan. Pak Malau, Kajang Tuan, Kajang Berlipat, Kajang Hamba, terkulai layu. Dagang tuan, dagang bertempat, dagang hamba, terbuang layu. Apa khabar saudara Yosun Pin, Rosyun, Waalaikumsalam, saudara Arifin Abdul Halim, Muhammad Razi, saudara Muhammad Adri, Nur Aliana, Maziah, Dian Syah. Ini orang Dian Syah kau baru, lama tak nampak, lama tak saya santuni. Dian, saudara Zain Udin, Jambari Adin dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Kadang-kadang bila naik laju tu saya tak sebut nama, jangan marah pada saya. Maklum sajalah, usia-usia begini mata pun bukanlah tajam seperti muda-muda dulu saudara ya. Baik. Seperti biasa, hari ini adalah hari Ahad, 7 November 2021, hari yang ke-598 virus corona mengganas di bumi bertuah ini. Dan hari ini nampak gayanya alhamdulillah ada pengurangan lagi. Sebab semalam 4,701, tapi hari ini jumlah jangkitan yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan adalah 4,343. 4343. Jangan ambil nombor ekor saudara. Dan jumlah keseluruhan yang terkumpul adalah 2,506,309 orang. Dan semalam dilaporkan kematian sejumlah 54 orang, menjadikan jumlah angka kematian adalah 29,260 orang. Itu yang dapatan saya, saudara ya. Selain daripada itu, saya tak mampu nak memberi pencerahan tentang kerana tidak ada laporan negeri ke negeri. Dan untuk setakat hari ini, hari yang ke-7 dalam bulan November, jumlah ke-7 bulan November, Saudara Osman, Saudara Dharma Shah Abdul Rahman, Waqli Rubidin bukan biasalah hujan. Tadi penat lah Ruby. Hari ini hari ke-7, jumlah jangkitannya untuk bulan ini adalah 34,667. Itu yang saya dapat bagi laporan pada saudara berhubung dengan virus corona. Jadi badan pun maklum sajalah usia-usia begini. Sebab siang tadi saya bekerja ke apa nama tempat tu, ke Ijuk. Lepas tu tiba-tiba orang yang sepatut saya interview tu dia tak ada. Patah balik ke belakang, pergi ke Gombak, bertemu dengan Om Salai. Memanglah setiap hari Sabtu, hari Minggu, saya akan berusaha untuk mewawarkan produk dan memberi peluang anak-anak muda kita berniaga, saudara. Baik, masuk e-commerce. Jadi, kepada saudara yang punya produk, silalah hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241, 011-330-41241 untuk membolehkan produk saudara diwawarkan dalam bicara saya dalam segmen e-commerce. Kalau dengan Azhar jangan lupa bolehlah order stanggi, haruman bakur untuk rumah saudara. Begitu juga produk hasil ibunya, rendang tok dan bahulu berdal. Walaupun harga daging meningkat, tapi harganya tetap harga yang sama. Begitu juga saudara boleh berhubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. 017-711-4300. Saudara boleh berhubung Siti Farehah ataupun Azhar untuk saya mewawarkan produk saudara ataupun untuk menyusun jadual Sabtu Minggu. Hari Sabtu jam 4 petang. Mungkin mulai minggu depan saya rasa
saya bermula jam 3.30 petang lah rasanya. Sebab tak larat bekerja. Sebab kalau pukul 4.30 habis pukul 5.30, pukul 6 berborak sikit, 6.30 dah lari nak buat pencerahan malam pula. Jadi rasa letih lah usia-usia begini saudara, maaf lah. Jadi saya mungkin mulai minggu depan saya buat jam 3.30 petang, iaitu dalam siri Labun Secangkir Kopi ya saudara Muhammad Nizamuri, saudara Mak Effendi, Ahmad Fauzi. Saudara, kalau menghubungi Siti Farehah jangan lupa Dendeng Manis Siti Farehah. Juga bagi yang di Lembah Kelang, boleh bermesan buah-buahan segar daripada Syauqi Kizinis 012-357-5703. Buah-buahannya segar dari luar negara dan harganya di bawah pasaran, saudara, dan buah itu akan dihantar terus ke rumah saudara. Ini hanya untuk mereka yang tinggal di Lembah Kelang. Dan apa khabar sahabat kita, saudara Zul daripada toko jamu Kemaman. Sila support ataupun sama-sama kita membantu untuk memajukan perniagaan saudara Zul dari toko jamu Kemaman. Saudara Zul boleh saudara hubungi di talian 019-917-0449. 019-917-0449. Kerana bersama dia malam ini saya nak bagi pencerahan tentang akar kayu tongkat ali. Ini iaitu tongkat ali plus dicampur dengan ginseng Madura, mahkota dewa. Ini rebusan air tu. Jadi bila saudara rebus air tu untuk membantu menambah dan memulihkan tenaga, melegakan kepenatan, melegakan sakit pinggang, lutut, sendi dan saraf, membantu membuang angin dalam badan, melawaskan pembuangan air kencing dan membantu melancarkan peredaran darah. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul, toko jamu Kemaman di talian 019-917-0449. Juga dari Kemaman, kalau saudara berkesempatan boleh berhubung dengan Tuan Haji Pa yang menjaga Tahfiz Ar-Rahman di Kemasik. Kemasik di Kemaman. Itu produk keluaran Tahfiz Ar-Rahman di Kemasik ini adalah air rebusan daun durian Belanda. Air rebusan dari durian Belanda, katanya boleh menurunkan kadar gula dalam badan, menstabilkan darah, mengawal darah tinggi ataupun kolesterol, mengurangkan risiko kanser, iaitu anti-tumor. Jadi saudara boleh dapatkan produk penghasilan keluaran Tahfiz Ar-Rahman Kemasik daripada Tuan Haji Pa di talian 0103685025. Itu saja e-commerce kita hari ini. Kita masuk sedikit tentang tazkirah singkat. Saudara, sebenarnya saudara, kadang-kadang kita berjalan dalam kehidupan ini, masa tidak akan kembali saudara. Sebab itu, kalau kadang-kadang kita rasa penat balik rumah, letih, dan saat itu anak-anak meragam. Jadi, jangan saudara cepat marah. Fikirkanlah bagaimana akan datang masanya, belum tentu kita akan dapat lagi perkara yang sama. Bila anak sudah membesar, tentulah kita terdetik dalam hati kita, rasanya macam sekejap saja masa berlalu. Dah anak-anak dah membesar. Jadi kita akan rasa rindu bila anak asyik menangis, nak ikut kita, kalau kita nak keluar rumah, dia merengek nak ikut, kita akan rindu suasana begitu. Ya saudara, jadi bila anak itu menangis, kita tinggalkan walaupun sekejap, kita rasa geli hati bila tengok si kecil itu. Dan kadang-kadangnya kita bergurau dengan si kecil yang comel. Gelak tawanya itu adalah penghibur kita sebenarnya saudara. Dan tangisan itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang merunsingkan fikiran kita. Sebab itu saudara, hargailah masa sekarang. Jangan pula saudara kesal di kemudian hari. Kerana kalau anak merengek, dia sebenarnya memerlukan kasih sayang kita. Bila anak meragam, kerana dia perlukan perhatian. Kalau anak itu menangis, kerana ia memerlukan cinta dari kita. Anak mengamuk kerana mahukan kita memujuknya. Mereka tidak pernah menyakiti hati kita. Sedangkan kitalah yang selalu saja membuatkan dia sedih, dia menangis ataupun ketawa. Jadi oleh itu, janganlah kita tengking dia, jangan kita marah anak ini. Tapi peluklah, dakaplah anak itu dengan penuh kasih sayang. Saudara, kerana apabila tiba masanya, bila masa berlalu, anda akan kehilangan nikmat yang sebegitu, saudara. Ya. Ingat saudara, anak itu adalah anugerah ilahi. Itu adalah satu permata yang tidak ternilai. Dan doa mereka lah bila mereka membesar, waktu kita tiada nanti, yang sampai
kepada kita bila di alam barzakh nanti. Doa anak yang saleh itu sampai. Jadi didiklah anak, berilah kasih sayang. Jangan sampai waktunya anda bila tiba-tiba tengok mereka dah besar, anda teringin untuk kembali pada zaman melihat mereka kecil. Waktu itu sudah tidak ada lagi, saudara. Jadi waktu ini, kalau anda masih punya anak-anak yang kecil, jangan sakiti mereka. Belailah mereka dengan penuh kasih sayang. Kelas kita hari malam ini tentang anak. Sebab baginda Rasulullah SAW sendiri amat mencintai anak-anak. Malahan kata baginda Rasulullah, kalau kita bertemu dengan anak-anak yatim, kalau tak mampu memberi sedekah, wang dan sebagainya, urutlah kepalanya. Itu ajaran baginda Rasulullah. Bagaimana kita harus memberi kasih sayang kepada anak-anak kita. Saudara, Baik, saudara, seperti biasa, kita masuk dalam sesi mutiara kata. Mutiara kata ini, hari ini adalah Cikgu Ibil hantar. Semalam dia lupa nak hantar agamaknya. Menurut Cikgu Ibil, dia kata, tanpa kurnian ilahi, tidak mungkin anda memiliki hati yang tenang. Kalau tiada kurnia daripada Allah, anda tidak mungkin mendapat hati yang tenang. Tanpa rahmat daripada Allah, anda tidak mungkin dapat memiliki roti sekaligus untuk menelannya. Kerana itu, bersyukurlah. Terima kasih Cikgu Ibil atas kiriman mutiara kata yang begitu indah untuk kita hayati bersama. Baik. Salam impian, moratorium dan RM10,000 pengeluaran wang dari kumpulan simpanan pekerja. Kita mengharapkan besok pejabat dah dibuka, kaki tangan ke WSP dah mula bertugas. Hantarlah permohonan saudara. Dia tak nak layan pun hantar juga. Jadi masuklah dalam sesawang mereka ataupun dalam internet. Buat permohonan. Dan besok masih lagi Parlimen akan bersidang. So, kita mengharapkan agar sesuatu lah dapat diumumkan oleh Menteri Kewangan. Lain tak ada, saya harus menyuarakan setiap malam sampailah tuntas permasalahan ini. Ya, saudara Rosli Muhammad, saudara Rozani, saudara Adi Warna, begitu juga dengan saudara Dramawati, Kamarudin, saudara Muakkad. Baik, saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah debar dalam penantian. Saya rasa tentu saudara tahu, debar dalam penantian. Sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan dengan debar dalam penantian, seperti biasa, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Begitu tinggi nilai budi Pak Nazil, bahasanya indah untuk menegur dan juga memberi pandangan-pandangan orang lama dengan berbahasa. Bahasa kita ni orang Melayu ni, kita menegur dengan kerlingan mata, dengan bahasa yang baik, bukan dengan jekah maki hamun, saudara. Kata Pak Nazil, jeruk cermai kopi segelas, nikmati di anjung semangkuk laksa. Masih ramai pemimpin yang ikhlas, harus disanjung mengenang jasa. Jadi artinya, kata Pak Nazir, bukanlah semua pemimpin itu yang tak baik. Masih ada lagi pemimpin yang ikhlas. Jadi mereka inilah yang perlu kita sanjung dan kita kenang jasa mereka. Kata Pak Nazir lagi, uak-uak berkeluh kesah, ternampak tikus tergesa-gesa. Rakyat muak kemelut siasah akibat rakus berebut kuasa. Pak Nazir saya katakan tadi bahawa dia punya bahasanya indah. Uak-uak itulah sejenis burung uak-uak, saudara. Selalunya ada di kawasan paya bakau ataupun padi-padi yang ada air. Uak-uak dia berbunyi uak-uak, itu burung uak-uak. Tetapi itu pembayang maksud daripada Pak Nazir. Tetapi kritikannya dia kata rakyat muak. Rakyat muak dan rasa keluh kesah kerana melihat rakusnya pemimpin berebut kuasa. Sebab itu kita mengharapkan agar sudah-sudahlah. Jangan kita duk berebut kuasa, akhirnya kita mengenepikan perjuangan bangsa kita. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat saya, Saudara Nordin Malik. Ini pejuang daripada Perak Tengah. Kata Saudara Nordin Malik, kalau singgah di Pekan Tampin, jangan lupa membeli pegaga. Rakyat meluat melihat pemimpin bila kuasa berlegar keluarga. Jadi artinya bila mereka punya kuasa, ini elemen kronisma. Jadi kata saudara Nordin, rakyat meluat melihat pemimpin sebegitu. Tambahnya, sungguh permai Teluk Saga aman damai sepanjang masa. Bila kuasa berkait keluarga, tunggulah masa runtuh binasa. Saudara melihat bagaimana kepimpinan dalam parti-parti tertentu, mereka mengutamakan keluarga.
Jadi seolah-olah orang lain tak boleh nak pegang jawatan. Itulah keadaan saudara. Jadi kita santuni juga apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu agar pemimpin Melayu hari ini dan akan datang itu melalui catatan dalam pemimpin dalam ungkapan Melayu. Ungkapan itu kenyataan warga bangsa terdahulu. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa, curitan daripada Saudara Tenas Effendi. Kerana sebagai pemimpin, orang Melayu ini pantang melihat pemimpinnya, hatinya goyang, lidahnya bercabang. Hati berkarat, fikirannya tumpat. Hatinya berbulu, tak tahu malu. Hati berlumut, kerja tak patut. Hati busuk, perangai buruk. Hati sempit, akal berbelit. Hati lencung, fikiran serong. Hatinya gatal, akal pun majal. Hatinya beku, fikirannya buntut. Hati kecil, akal pun kerdil. Hatinya angkuh, akal tak senonoh. Hatinya tamak, fikirannya kemak. Hati cemburu, lidah bersembilu. Hati iri, lidah berduri. Hati gelabah, akal perendah. Itu antara sikap-sikap pemimpin yang tidak disenangi. Pemimpin Melayu tidak begitu, saudara. Pemimpin Melayu seharusnya menjauhkan peribadi yang makannya menyetan. Kira dia saja nak sapu. Kemudian minum sampai mengeringkan. Kalau ada minuman, dia seorang saja nak minum. Orang lain biarlah. Kemudian banyak ilmu, beramalnya tak mahu. Pemimpin dibenci oleh rakyat adalah banyak harta. Tapi bersedekah dia tak suka. Dia lupa hidup akan mati. Lupa harta yang dia akan pergi. Lupa musim akan berganti. Lupa ilmu. Lupa diri. Pemimpin Melayu tidak sebegitu, saudara. Harus menyantuni bangsanya dengan sebaik mungkin. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan ke dalam channel YouTube. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab bila anda menyunting, memberi tajuk, macam-macam lah anda beri. Saya tengok, saya senyum saja. Bahawa itu semua adalah tanggungjawab anda jika sesuatu tindakan diambil oleh pihak-pihak yang berkemungkinan kesan daripada culipan ataupun suntingan anda yang anda masukkan dalam channel YouTube ataupun channel-channel yang lain. Begitu juga kalau anda memberi menyantun dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, yang melanggar undang-undang, semua itu tanggungjawab anda. Sebab saya tak ada berkemampuan untuk menahan ataupun menyingkirkan anda daripada laman saya. Sebab itu saya tengok kalau bergaduh tu, saya minta jangan kita bertekak menggunakan bahasa-bahasa yang celupar dan sebagainya. Santunilah. Ya. Ingat, ini adalah ruangan pencerahan politik daripada orang warga UMNO. Berkali-kali saya katakan, jadi saudara kena ingat itu. Tapi bagaimanapun saya tidak akan memuji, memutetuli. Dan kalau ada pemimpin daripada pihak yang lain yang baik, kita akan santuni, saudara. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree dan kita menyantun dengan bahasa-bahasa yang sebaik mungkin. Itu harapan saya, saudara. Saudara, ingat itu. Ini pesanan saya dan selalunya peguam saya, dia kata mesti buat. Saya kata nanti pelai-pelai saya bosan. Dia kata mereka bosan, tak apa, asalkan jangan you yang terkesan, katanya. Baik, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-93. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri berada di anjung kuasa Seri Perdana sebagai Perdana Menteri. Jadi kita selalunya kita katakan kita nak tengok dalam tempoh 100 hari apa yang telah beliau lakukan. Apakah KPI sebagai Perdana Menteri 100 hari. Jadi anda boleh mengirimkan pandangan dan pendapat anda bukan hanya ditujukan tentang kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Anda juga boleh memberi pandangan tentang KPI ataupun keberhasilan setiap menteri yang dalam kabinet Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Cuma jangan gunakan bahasa-bahasa yang celupar, bahasa yang tidak baik, carut-mencarut, santuni. Kalau rasa tak puas hati, nyatakan argumen secara. Contohnya saya tak bersetuju menteri ini sudah pun menjalankan tugas dengan baik kerana 1, 2, 3. Jangan maki hamun, saudara. Anda boleh layari di https tinjauan soal selidik mampu.gov.my/ms/minister. Saya ulangi lagi, https
tinjauan sosial soal selidik mampu.gov.my/ms/minister. Ini anda boleh beri tangan supaya pandangan anda itu dapat dibaca dan dilihat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Sejauh mana kepimpinan mereka benar-benar memenuhi impian dan harapan rakyat. Dan kalau selepas satu hari ini, mungkin Yang Berhormat Perdana Menteri nak buat perubahan, nak membuat reshuffle ataupun perubahan kabinet dan sebagainya, mungkin berpandukan kepada soal selidik yang dilakukan. Ingat saudara, kita ni keluarga Malaysia. Saya amat khawatir agar janganlah Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri mengulangi menjadi keluarga kerajaan yang gagal sebagaimana kerajaan terdahulu. Sebab itu saya mengharapkan agar beliau menyantuni rakyat sebaik mungkin. Dan semalam saya dapati ada peringatan, itu makluman tentang berita palsu. Ini menjelang pilihan raya di Melaka ni, banyaklah berita-berita palsu, fake news ataupun fitnah dan sebagainya yang akan masuk dalam wall anda. Jadi anda harus berhati-hati dan jangan mudah percaya ataupun menyebarkan, kerana itu bertentangan dan bersalahan dengan Akta Kementerian Komunikasi. Saudara, jadi sebab saya terbaru adalah tentang respon pantas KKM. Di Kementerian Komunikasi Malaysia dia ada satu unit dipanggil respon pantas. Pasukan ini akan menilai, mengkaji dan melihat anda punya walls, sulipan dan sebagainya. Kerana semalam pada tanggal 6 November, respon pantas menafikan tentang berita yang tular di media sosial di mana Majlis Keselamatan Negara dan juga Jabatan Perdana Menteri menafikan tentang operasi standard SOP penutupan sempadan negeri Melaka. Benarnya tak ada, tapi kenapa ianya ditularkan? Saudara, dan Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri menafikan kesahihan operasi standard SOP penutupan sempadan negeri Melaka yang sedang tular di media sosial. Jadi saudara, jangan mudah percaya dan jangan kita pula tengok benda tu kita kirim dengan kawan. Itu menyalahi saudara. Jadi kenyataan tersebut antaranya turut menyatakan bahawa penutupan sempadan dalam tempoh 15 hari bermula sehari sebelum hari penanaman calon, itu hari ini, hinggalah hari mengundi pada 20 November termasuk sekatan jalan SGR oleh pihak PDRM. Itu semua adalah berita palsu saudara. Itu kenyataan yang saya dapat. Jadi MKN dan JPM menegaskan bahawa kenyataan tersebut palsu dan orang ramai dinasihatkan agar berhenti daripada menyebarkan maklumat yang boleh menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Saudara, kenyataan tersebut dikeluarkan jam 9 malam tadi. Saya tengok itu, saya perlu mewawarkan pada saudara. Dan kita jangan mudah percaya. Kerana banyak sekali menjelang pilihan raya ni, macam-macam ada keluar nanti. Dan saya tengok juga ada kenyataan tu, selain daripada itu, saya cuma senyum apabila timbul pula dalam internet, dalam media sosial, katanya Menteri Kewangan terkejut. Katanya bahawa Yang Berhormat Datuk Seri Najib dilantik sebagai penasihat kerajaan. Saya kata kenapa pula keluar kenyataan sebegitu? Sedangkan kerana kata tu Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz tidak mengetahui bahawa Datuk Seri Najib dilantik sebagai penasihat kerajaan. Itu bukan masalah beliau, itu masalah Perdana Menteri lah. Jadi Perdana Menteri nak lantik siapa pun, suka dia lah. Jadi apa kita nak terkejut? Jadi beliau bukan berada dalam kabinet. Jadi tak tahulah saya apa tujuannya bila kenyataan sebut disiarkan. Saya tak faham apa dia punya matlamatnya. Sedangkan katanya ia berlaku selepas laporan mendakwa bahawa bekas Perdana Menteri ditawarkan peranan untuk memberi nasihat berkaitan dengan ekonomi. Katanya saya tidak tahu beliau seorang penasihat, kata Tengku Zafrul dalam satu temu bual bersama Heidi Lam dan Sherry Ann dari Bloomberg Television. Katanya di Kementerian Kewangan kami menumpukan kepada usaha memulihkan semula ekonomi, mewujudkan pekerjaan dan memacu pertumbuhan bagi tahun depan. Justru fokus adalah untuk memastikan kami meneruskan pembukaan semula ekonomi secara selamat. Jadi kenyataan tersebut macam tak senang. Saya melihat bahawa kita harus menyantuni. Kalau you benci pun dengan Datuk Seri Najib, kena ingat bahawa ada juga jasanya. Pandangan-pandangannya boleh. Sebab itu saya katakan bahawa menteri-menteri ini kena fikir. Kalau ada orang nak beri pandangan, memberi idea, terimalah. Kita tidak superior, kita bukan maksum. Saya ingin mengingatkanlah
Sebab itu sekarang ni saudara, saya melihat sebenarnya saya tidak mau berhasad, dan saya tidak berhasad untuk menyinggung parti-parti lain. Sebab saya tahu Tengku Zafrul bukan datang daripada UMNO. Beliau mewakili parti PPBM. Tetapi kalau benda itu baik untuk rakyat, santunilah. Ya bagi saya apalah keadaan dia orang ni. Kenapa nak diwujudkan perbalahan sama sendiri ya? Kemudian saya tengok pula tentang PAS ni. Saya sebenarnya tak hendak bercakap, tetapi bila tengok ni kena juga bercakap. Saya kalau boleh tak mau menyantuni, tetapi sebab bila saya bercakap tentulah akan terpapar elemen-elemen yang negatif. Sebab saya melihat kerana pada tanggal 14 Oktober saudara 2021, 14 Oktober PAS memberikan jaminan untuk tidak akan meletakkan calon di kerusi yang ditandingi oleh calon-calon UMNO. Keputusan itu katanya adalah untuk mengelak pertandingan 3 penjuru sekaligus mengukuhkan kerjasama dan muafakat ummah antara PAS, UMNO dan Bersatu. Itu pada 14 Oktober. Saudara. Tapi pada 2 November baru ni PAS Melaka pula berkata jika berlaku pertandingan lebih 2 penjuru, maka mereka akan mengambil pendekatan untuk menyokong penyandang kerusi yang memenangi DUN berkenaan pada pilihan raya umum PAS. Itu kata pimpinan Melaka. Tapi pada 6 November itu semalam, PAS mengarahkan semua ahli dan penyokongnya mengundi calon PN dalam PRN Melaka, termasuklah kursi-kursi yang ditandingi oleh Barisan Nasional. Juga PAS akan bertanding 4 DUN yang turut ditandingi oleh UMNO, iaitu Kuala Linggi, Tabung Naning, Serkap dan Merlimau. Jadi nampak gayanya semenjak berkawan dengan PBM ni, politik PAS dah mula bercelaru lah. Kalau kita katakan hipokrit, mereka marah kat kita. Tapi lihatlah sendiri. Saudara, macam saya kata, amat tak betul. Apa yang komen Ketua Pemuda PAS yang baru. Saudara, saya lihat, tak betul ni kenyataannya. Apabila Ketua Pemuda PAS yang baru tu, dia kata, mereka masih bersabar dengan kerenah UMNO. UMNO pula ada kerenah kerana meletakkan semua calon tanpa berunding dengan PAS. Ini satu masalah. Sebab itu saya kata saya tak nak menyantuni, tapi bila keadaan kenyataan begini, saya perlu memberi pencerahan. Saya perlu memberi penjelasan. Bahawa ini masalahnya bila dia kata bahawa kerenah UMNO meletakkan semua calon tanpa berunding dengan PAS. Jadi macam mana UMNO nak berunding? Persoalannya, macam mana UMNO nak berunding dengan PAS tentang pembahagian kerusi dalam PRN Melaka? Kerana PAS dia tetap setia dengan PN. Susah weh. Jadi susahlah kita nak fikir perangai puak-puak lebay-lebay dalam PAS ni. Sebab masih lain tak ada menyalahkan UMNO. Dan selalu lihat sendiri. Lihatlah sendiri kesan daripada keputusan PAS untuk bersetuju menggunakan logo ataupun lambang Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang mereka tandingi di Melaka akan datang, maka dengan sendirinya gambar Tuan Guru Haji Hadi hilang. Pecik elek tak boleh, sebab Tata Etika Pilihan Raya menetapkan bahawa pemasangan bahan kempen tertakluk kepada peraturan berikut. Hanya gambar calon yang bertanding dalam bahagian pilihan raya berkenaan dan pemimpin utama parti politik yang bertanding. Jadi kalau pemimpin utama parti politik yang bertanding, Tan Sri Muhyiddin, jadi gambar Tuan Guru Haji Hadi tak ada, tak boleh. Kalau naik gambar Tuan Guru Haji Hadi, maka dengan sendirinya mereka sudah melanggar tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dan tidak boleh memasang poster, gambar mana-mana pemimpin parti politik yang tidak bertanding di bahagian pilihan raya berkenaan, kecuali gambar pemimpin utama parti politik yang digandingkan berpasangan dengan gambar calon dalam poster yang sama. Jadi artinya calon PAS, dia berganding gambar tu boleh pakailah. Bolehlah guna gambar dia dengan Tan Sri Muhyiddin. Tapi untuk meletakkan gambar dia calon PAS ini dengan gambar Tuan Guru Haji Hadi tak boleh. Jadi bila keputusan PAS menerima logo Perikatan Nasional, jadi merupakan satu mesej jelas bahawa Haji Hadi tidak lagi diperlukan oleh PAS lah ngawaknya. Bagi saya lah. Dan terkini saya melihat apabila result ataupun keputusan pemilihan jawatan kuasa pimpinan tertinggi PAS, saya melihat dan menyaksikan bahawa pengaruh Tuan Guru Nik Abdul Aziz seolah-olah mau dipadamkan. Apabila Nik Abdul yang juga ahli parlimen saudara disingkirkan untuk menganggotai jawatan kuasa Majlis Tertinggi PAS. Kerana semua kita tahu bahawa Nik Abdul dia macam Tuan Guru Nik Aziz. Dia berfahamannya sederhana dan banyak kenyataan-kenyataannya mirip untuk melihat perpaduan
Dan ini tidak disenangi oleh mereka yang menghadiri muktamar agamanya. Mungkinlah saudara, akhirnya Nik Abdul, malahan mantan Menteri Komuniti Khairuddin At-Takiri juga tersingkir. Jadi saya melihat bahawa dengan ketiadaan pemimpin-pemimpin yang sebegini, acuan pemikirannya macam Nik Abdul Aziz, almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz, kita akan melihat bahawa PAS akan lebih radikal lagi. Saudara, sebab sebagaimana yang selalu orang tanyakan, bagaimana amanat Tuan Guru Haji Hadi masih belum lagi dipadamkan. Jadi pimpinan, saya nampaklah kumpulan Publika sudah mula menguasai, dan bersedialah kita untuk menerima kenyataan-kenyataan yang bukan-bukan lah. Macam Nik Abdul tu, kenyataan ni membayangkan bagaimana almarhum Tuan Guru Nik Aziz. Dia kata, dalam Islam ini kita menyantuni, kalau dua pihak berbalah, cubalah disantuni, dan tidak boleh kita bersetuju dengan pihak yang menzalimi. Contoh sekarang ni semua orang tahu macam mana UMNO dizalimi, macam mana pemimpin UMNO dizalimi oleh pimpinan daripada yang sebelah sana. Tapi mereka memihak ke sana, terpulanglah, kita tak ambil tahulah. Sebab kenyataan nampak gayanya lebih keras lagi. Tuan Guru macam kata Datuk Seri Abdul Hadi. Dia kata sekiranya berlaku pertembungan antara calon Parti Pribumi Bersatu dan Barisan Nasional di mana-mana kerusi Dewan Undangan Negeri, maka sokongan tetap tidak berubah kepada calon daripada Perikatan Nasional. Terus kalau tak ada masalah katanya. Jadi katanya keputusan itu selaras dengan komitmen PAS untuk terus mendukung Perikatan Nasional. Jadi kamu nak dukung Perikatan Nasional, waktu yang sama kamu nak tarik UMNO. Bila kita tak mau bersama, kamu kata kami yang jadi masalah. Jadi kata nak bekerjasama, sebut kerjasama apa. Kemudian pada itu Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mang kata, medan perbincangan antara sekutunya masih terbuka walaupun parti sudah mengumpulkan calon masing-masing. Nak bincang apa lagi? Dah tertutup. Macam mana kenyataannya bahawa Mak Mulia Tengku Razili Hamzah, muafakat nasional sudah terkubur. Tak payahlah untuk kita nak gembar-gemburkan lagi. Ya, sudahlah. Jadi bersedialah. Saya berseru kepada warga UMNO, bersedialah anda untuk menerima cacian dan sebagainya. Mudah-mudahan selepas kita pernah berbaik-baik, janganlah ujuk balik, kafir mengkafir dan sebagainya. Kita mengharapkan kejadian-kejadian silam tidak berulang. Ya, saya mengharap bahawa kita berhadapan dengan suasana politik yang lebih matang di masa-masa mendatang. Tak apalah, kita tak bersama, it's okay, tak ada masalah. Saudara, baik, kita masuk dalam penantian. Keputusan rasmi sudah dibuat. Besok pagi, hari penamaan calon. Jadi sepatutnya kita fokus untuk memastikan kestabilan politik negeri Melaka. Sewajarnya kita sekarang ni kita fokus. Jadi jentera-jentera, pendukung dan penyokong Barisan Nasional, pastikan kemenangan untuk calon kita demi kesihatan rakyat Melaka. Let's rumble. Saya jangan marahlah sebab saya UMNO. Saya berserulah pada teman-teman saya. Kerana untuk menang di PRM Melaka, UMNO dah tak ada lagi, tak ada kompromi. Jadi yang ada sekarang ni adalah menggembeling tenaga. Jadi semua pihak kena perlu kerja keras. Jangan ada boikot-memboikot. Kalau tak dapat jadi calon, jangan sekali-kali rasa tak kecil hati. Mula nak buat cah keting dan sebagainya. Enough is enough. Sudah habis dah. Dah tamat dah. Jadi kita harus bersatu hati, tenaga. Jadi kerana semua calon-calon ini telah diputuskan oleh pimpinan dari atas. Jadi kestabilan demi kemakmuran. Itu tagline UMNO Barisan Nasional masuk ke pilihan raya kali ini. Sebab itu saya sebelum saya beri pencerahan lagi, saya agak tertarik dengan culipan daripada Saudara Amir Sharif dari Pahang. Dia ingin memberi, dia kata tu kirimlah, biarkanlah, bacalah sedikit, dia kata kenyataannya untuk memberi semangat kepada warga UMNO. Katanya sebagai penyokong tegar UMNO, saya merakamkan setinggi tangi tahniah kepada Presiden, Timbalan Presiden dan Majlis Tinggi UMNO serta seluruh ahli UMNO negeri Melaka serta seluruh ahli UMNO Malaysia. Juga Majlis Tinggi Barisan Nasional kerana keberanian membuat keputusan untuk turun ke pilihan raya negeri Melaka secara solo tanpa berharapkan ihsan daripada pihak PAS ataupun Bersatu. Kata Saudara Amir lagi, UMNO dan Barisan Nasional mesti menjadikan pilihan raya negeri Melaka ini titik kebangkitan semula dalam politik negara dan menjadi cermin
serta kayu ukur untuk mengukur kejayaan pada PRU ke-15. Biar langit mengguntur, biar angin menggila, biar panas membakar raga, biar malam gelap gelita. Namun langkah ke medan perang PRN Melaka tidak terkesan atau terundur. Bendera UMNO tetap berjulang untuk menghancurkan musuh-musuh yang tetap menjadikan matlamat dan impian untuk mereka. Salam perjuangan untuk warga UMNO di Melaka. Ini saudara Amy Sharif daripada Pahang. Saudara, bila tidak Pak Ade, saya insya-Allah dengan izin Allah SWT, mungkin besok saya tak tahulah nak pergi ke tempat penamaan calon di DUN mana saya tak tahu, parlimen mana saya tahu. Dia ada 5, takkan 5-5 saya boleh pergi. Dan insya-Allah saya juga mungkin saya akan buat pencerahan jam 11 pagi mungkinlah. Sebab saya warga UMNO kena tahu bahawa semua ini adalah perancangan tersusun pihak-pihak musuh untuk melihat kehancuran UMNO. Sebagaimana saya katakan bahawa mereka mahu agar wujudnya situasi bumi hangus terbakar. Tak apa, it's okay. Tetapi jangan lupa memang saya tahu ada berlaku masalah di Jasin, bahagian Jasin. Ada orang tanya dengan saya kenapa saya tak mengulas. Saya perlu mengulas. Ini berlaku kerana kursi beban kalau tak silap saya, UMNO Barisan Nasional menghadiahkan kepada MCA. Sedangkan di situ majoritinya adalah pengundi-pengundi Melayu. Ya, saudara. Jadi pemimpin-pemimpin dan warga yang bekerja keras di bahagian Jasin mengharapkan agar calon kali ini biarlah datang daripada calon UMNO, tapi masih lagi diberi pada MCA. Akibat daripada itu semalam katanya 9 pusat daerah mengundi PDM ditutup. Itu boikot awal, tapi insya-Allah akhirnya warga UMNO dia dah tarik nafas, dia menong-menong, dia kata mana lebih penting? Yang lebih penting tentulah parti, bukan perasaan kita ataupun kehendak hati kita. Saudara, dan saya nak bagi tahu juga bahawa bukan hanya dalam keadaan sekarang begini, bukan hanya parti UMNO saja bermasalah, saudara. Parti PKR juga bermasalah sebenar-benarnya. Saya melihat seorang pengamal nombor wahid media sosial PKR, iaitu Iswardi. Dia mendedahkan wujudnya rasa tidak puas hati di kalangan warga Parti Keadilan apabila Idris Harun dicalonkan sebagai calon dari PKR di DUN N10 Asahan. Begitu juga dengan Nur Azman yang dipilih mewakili Pakatan Harapan. Jadi menjadi pertikaian di situ juga adalah ini saya dapatan, saya dengar, mungkin saya tak dengar, saya dengar, saya perlu mengulas bagaimana Iswadi dia membicarakan bersama dengan satu wanita, saya tak tahu siapa, tapi orang PKR dia live itu dibuat daripada Johor, bukan di Melaka. Dia turut mempertikaikan calon N13 di Paya Rumput, Datuk Samsul Iskandar. Kerana dia mempertikaikan kenapa Datuk Samsul Iskandar yang dah jadi ahli parlimen masih juga nak bertanding. Sebab beliau adalah ahli parlimen Hang Tuah Jaya. Dan beliau disebabkan sebagai penghalang kepada Adli untuk menjadi ketua menteri dan bakal mengulangi hala cara politik seperti Azmin Ali. Artinya dalam PKR mereka sudah mula ada keraguan. Sedangkan saudara Datuk Samsul Iskandar adalah pengarah pilihan raya untuk negeri Melaka. Dia sudah bertanding. Jadi ini menimbulkan ketidakpuasan hati di kalangan pengundi-pengundi ataupun penyokong PKR di Melaka. Calon N28 itu di Sungai Rambai yang ditandingi oleh Fauzana Haryani juga menjadi pertikaian mereka. Saya bila dengar tip tu, kenapa ni? Rupanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Tapi yalah, kalau boleh nak tutuplah, tetapi terkeluar juga perasaan mereka tidak puas hati berhubung dengan soal kelayakan dan sebagainya. Dan bila Nur Azman diletakkan bertanding mewakili Pakatan Harapan di DUN N12 Pantai Kundo, Idris Harun bertanding di mana tadi tu mana tadi tu Idris Harun bertanding di Asahan, maka mereka merasakan bahawa Parti Keadilan juga masih nak melayan kata-kata melompat. Dan seolah-olah Parti Keadilan ini tidak serik dengan apa yang berlaku dalam Parti Keadilan zaman waktu Azmin Ali melompat. Apabila Azmin Ali juga ahli parlimen bertanding di luar negeri. Mereka melihat begitulah. Jadi dalam keadaan begini, apakah pimpinan PKR tak serik-serik lagi? Saya tak mau mempertikaikan, tapi bila saya dengar begitu saya terkejut. Kerana
saudara Iswadi ni, dia memang tiap-tiap malam beri live, bagi pencerahan tentang kedudukan partinya, lawan, tetap lawan. Tapi saya nampak ada kekecewaan yang melanda fikiran beliau, melihat bahawa katanya pimpinan dalam Parti Keadilan, Pakatan Harapan tidak sensitif, tidak peka kepada suasana. Saudara, begitu juga kita dapat tahu bagaimana waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan calon, nama-nama calon senarai, calon-calon daripada PKR dan daripada Amanah, kesepakatan mereka dalam bersama dengan DAP dah nampak longgar. Kerana pimpinan utama DAP, Iaitu Agungnya tak hadir. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk mengatakan bahawa DAP dah buat pengumuman semalam katanya. Jadi itu dia dah cakap alasan. Tetapi kabarnya DAP juga tak puas hati. Saudara, sebenar-benarnya saudara, warga Melaka sebenarnya tak ramai, 500,000 orang je. Dan mereka pun sudah melalui, macam saya kata semalam, mereka sudah melalui kepimpinan negeri Melaka dipimpin oleh 3 parti, iaitu Pakatan Harapan, Perikatan Nasional serta UMNO. Mereka pun dah boleh membuat jangkaan parti mana yang yang boleh menyantuni serta mengotakan setiap janjinya. Sebab itu UMNO cuma jaminan UMNO, kita nak mencari kestabilan politik untuk kesejahteraan warga negeri Melaka. Aduhai, kata sekarang DAP tak usah panjangkan isu. Wah, ini perbalahan pula ni. Ini perbalahan antara Khalid Samad dengan DAP. Nampak gayanya dia menegur. Pengarah komunikasi Amanah mendakwa pendirian bekas pimpinan UMNO itu adalah pendirian berprinsip dan mereka terpaksa membayar harganya. Kerana pimpinan UMNO 2 orang itulah, iaitu Nur Azman dan Idris Harun. Saudara, jadi bila diterima mewakili parti dan ditegur oleh pemimpin DAP, jadi Khalid Samad kata DAP tak usahlah panjangkan isu ini kerana kami terima katak yang berprinsip. Pula dah. Jadi artinya mereka pun sudah berbalas sama mereka. Kalau Khalid Samad berkata situasi katak politik yang baru diterima PKR dan Amanah berbeza katanya. Tak ada salahnya untuk Pakatan Harapan menerima 2 bekas pemimpin UMNO yang menyebabkan kerajaan Melaka tumbang. Kerana mempertahankan tindakan partinya untuk menerima sekurang-kurangnya seorang daripada mereka, pengarah komunikasi Amanah itu mendakwa pendirian bekas pemimpin UMNO itu adalah pendirian berprinsip dan mereka terpaksa membayar harganya. Kononnya lah tindakan menarik sokongan itu adalah tindakan yang berprinsip dan that's the price to pay, yang perlu dibayar, maka diterima. Itu keadaannya saudara. Saya nampak di kalangan Pakatan Harapan juga sudah berbalah. Jadi jangan kata UMNO pun bermasalah di Jasin, saudara. Dan hari ini tentulah besok kita tengok sama-sama tumpuan di Tanjung Bidara. Dun Tanjung Bidara menarik perhatian kerana di situ adalah ibu katak. Mas Imarati akan bertembung dengan calon daripada UMNO, iaitu Abdul Rauf Yusof di Dun Tanjung Bidara. Memang semua orang tunggu kerana pertembungan antara kedua mereka. Saya merasakan, saya menjangkakan itulah yang lebih menebarkan siapa yang rakyat akan pilih. Apakah warga Melaka mau memilih katak? Saya lebih daripada itu saya tak boleh nak cakap, saudara. Tapi sebagai warga UMNO, saya tentulah mahukan calon kita. Saudara Kumat Kumit dah terbukti PHPN perosak negara. 4 tahun mereka memerintah, negara jadi mundur. Itu keadaannya. Dah lah Datuk, UMNO duk kuat, duk jual tanah. Ini saudara, kalau kita menuduh, jangan tuduh parti. Saya dah berpesan berkali-kali, jangan tuduh parti. Saya tak pernah menuduh pun. Saya kata dalam Pakatan Harapan berbalah pimpinannya. Saya tak kata Pakatan Harapan itu pakatan yang rosak dah berbalah, tidak. Dia jangan tuduh UMNO jual tanah, UMNO rampas tanah, UMNO itu, UMNO tak boleh. Kalau saya nak tuduh pemimpin, saya tak ada halangan bagi saya. Sebab kalau saya tuduh, saya harus bersedia untuk menghadapi kalau ada tindakan-tindakan mahkamah. Sebab tiap-tiap tuduhan itu mesti ada buktinya. Jangan kita dengar orang ni cakap begitu, kita pun ikut sama. Jangan orang kata kita orang ni kaki pukul, kita pun sama-sama UMNO kaki pukul. Itu tak baik, saudara. Tak baik. Sebab saya tidak pernah menuduh pun parti PBM kaki songgelap bini orang. Saya tak pernah menuduh. Jadi jangan begitu ya. Pimpinan mereka
biarlah mereka berhadapan dengan tindakan mahkamah. Sebab negara kita ni rule of law, ada negara undang-undang. Jadi saya lebih suka kita berbicara tentang politik, kita nak cari pemimpin yang baik. Kita harus mencari pemimpin yang benar-benar yang boleh memberi bakti kepada rakyat. Tujuan saya memberi pencerahan supaya anda kenal siapa calon-calonnya. Daripada UMNO tentulah, contohnya 4 calon pemuda. Jadi pergerakan pemuda UMNO menurunkan 4 wirawajanya untuk bertarung dalam pilihan raya Negeri Melaka kali ini. Dan keempat-empat mereka direstui oleh Presiden dan Majlis Tinggi. Anak-anak muda sangat kan? Maka UMNO pun bagi sedikit. Ini sedikit biodata ringkas tentang pemuda UMNO yang telah pun mendapat kelulusan daripada Majlis Tinggi untuk bertanding. Iaitu satu di N10 Asahan. Siapa calon pemuda? Calon pemuda adalah Fairul Nizam Roslan. Berusia 43 tahun. Beliau Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Melaka, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Bagan Alor Gajah, Ketua Pegawai Eksekutif dekat Melaka Bekal Sdn Bhd. Beliau merupakan ijazah sarjana pentadbiran perniagaan di Universiti Terbuka Malaysia Melaka. Saudara. Itu calon di Asahan. Dan beliau akan berhadapan dengan Ganesh Basil, itu daripada Parti Gerakan. Dan juga bertembung dengan Idris Harun daripada PKR. Dari segi pilihan raya yang dulu, tempat ini adalah Asahan adalah Datuk Ghaffar Atan yang menang daripada UMNO yang mendapat majoriti 275. Di sini pengundinya 63% adalah Melayu, 23% adalah keturunan Cina dan 11% keturunan India. Ini calon daripada pemuda UMNO, Fairul Nizam Roslan. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Melaka sendiri turun. Saya harap pemuda-pemuda di seluruh negara kena bantulah. Ini Ketua Pemuda Negeri. Jangan izin kalau tumbang Ketua Pemuda Negeri, ini tak bererti lah kita punya perjuangan, saudara. Kemudian N13 di Paya Rumput. Pemuda UMNO menurunkan Datuk Haji Rais bin Yassin. Usianya 37 tahun. Dah matang, saudara. Beliau merupakan ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Tangga Batu sendiri, Timbalan Pengusi Kumpulan Melaka Berhad. Dan juga pegawai tugas-tugas khas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Beliau memiliki ijazah sarjana muda syariah Islamiah daripada Universiti Al-Azhar. Ini calon pemuda. Kali ini saya melihat calon pemuda yang diturunkan, beliau memiliki ijazah sarjana muda daripada bahagian syariah undang-undang daripada Universiti Al-Azhar. Jadi Datuk Haji Rais Yassin ini dia akan ditentang oleh Faris Izzuan daripada Parti Pribumi Bersatu, Datuk Syamsul Iskandar, lawyer bertemu lawyer. Hebat di Paya Rumput kali ini, saudara. Iaitu peserta Muhammad Hasbi Mat Zain daripada Parti Putera. Parti Putera juga bertanding, saudara, 5. Jadi bila saya sebut nanti saya akan cuba ulas nanti kedudukan macam mana Putera bertanding. Jadi kita akan menyaksikan pertandingan di Paya Rumput 4 penjuru. Iaitu daripada Parti Barisan Nasional, Parti Pribumi Bersatu, Parti PKR, Keadilan dan juga Parti Putera. Putera bertanding, saudara, iaitu Saudara Muhammad Hasbi bin Mat Zain. Juga bukan calang-calang dia punya latar belakangnya, saudara. Jadi Datuk Rais Yassin ini adalah impian pemuda. Pada pilihan raya yang lepas, kita tengok PBM Bapa Abu Bakar Mat Diah daripada UMNO mendapat 7,000. Dan ini kawasan Muhammad Rafiq Naizamuddin PBM menang. Ini kawasan calon daripada Parti Pribumi Bersatu. Dan sekarang ini tentu daripada beliau tidak bertanding di bawah tiket PBM, tapi beliau bertanding atas tiket Pakatan Harapan. Cantik ni pertembungan antara Muhammad Rafiq, Rafiq Ahmad daripada PAS, daripada Putera iaitu Muhammad Hasbi, Dr. Syamsul Iskandar, Faris Rizwan dan Datuk Rais Yassin. Ini di kawasan Paya Rumput. Kita tengok besok bagaimana apakah mereka mendapat kelayakan untuk bertanding. Sebab itu besok adalah dalam debaran. Kadang-kadang ada orang kita rasakan boleh berjaya, boleh hebat, tapi tewas di peringkat penamaan calon. Saudara. Kemudian calon ketiga daripada Pergerakan Pemuda UMNO, N27 di Merlimau. Pemuda UMNO menurunkan Dr. Muhammad Akmal bin Saleh, berusia 33 tahun. Beliau merupakan Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Melaka,
Ketua Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Jasin. Jadi COO iaitu Putra Specialist Hospital Melaka. Beliau memiliki pemilik, dia ada punya klinik Dr. Akmal Saleh dan mendapat ijazah perubatan daripada Russian State Medical University. Bukan calang-calang orang. Kalau masuk Russian State Medical, tentulah dia boleh berbahasa Inggeris, bahasa Rusia. Ini di Merlimau, Dr. Muhammad Akmal. Ini sebab itu saya katakan, dulu calon yang bertanding iaitu Roslan Ahmad daripada UMNO. Tapi kali ini Roslan tidak dipilih kerana majoritinya cuma 130 saja dalam pilihan yang lepas. Pengundi di kawasan itu ada 13,816 orang. Pengundi Melayu ada 69, hampir 70%. Cina ada 18%. India ada 12%. Setara. Jadi, Dr. Muhammad Akmal Saleh menghadapi tentangan daripada Hashim Syafi'i daripada PAS dan Azrin Abdul Majid daripada Parti Keadilan Rakyat, PKR. Saudara. Dan akhir sekali ada kemudian di Duyung. Duyung, Pergerakan Pemuda UMNO menurunkan Makno Helmi bin Abdul Halim. Berusia 40 tahun. Beliau merupakan Ketua Pemuda UMNO bahagian Kota Melaka. Ia adalah ahli majlis Belia Malaysia, ahli perniagaan, mendapat ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang kejuruteraan awam. Jadi di kursi Duyung ini terdapat 4 calon. Jadi 4 penjuru. Tak tahulah, mungkin ada bebas lagi, kita tak tahu. Setakat dapatan saya, yang akan mengemukakan penamaan calon mereka iaitu Saudara Mat Nur Helmi Abdul Halim daripada Barisan Nasional Pemuda UMNO, Saudara Damian Yo Shin Lee daripada DAP. Ini pemuda bergentap dengan DAP. Jangan kata UMNO tak ada bertanding dengan DAP. Ini saya nak tengok macam mana Mat Nur Helmi ini bergentap dengan DAP. Begitu juga dengan Kamarudin Siddiq daripada PAS dan Muhammad Faizal Hamzah daripada Parti Putra. Kerana dalam beberapa pilihan yang lalu, Kamarudin Siddiq daripada PAS dia dapat 2,900. Tetapi Damian Yo daripada DAP dapat 7,000. Dan Lee Kiat Lee daripada MCA dia dapat 4,700. Kali ini kita tidak menurunkan MCA, pemuda yang turun untuk bertarung dengan DAP, Damian Yo ni saudara Makno Helmi. Jadi kalau tengok dari jumlah pundi ada lebih kurang 18,110 dan undi warga bangsa Melayu sejumlah 60%, undi daripada warga keturunan Cina 34% dan India 4%. Terpulang pada penduduk-penduduk di Duyung. Ini saudara, 4 calon daripada pemuda. Besok saya akan ulas lagi tentang calon-calon yang lain. Tapi saya lebih berminat pada pemuda sebab kita melihat pemuda itu jiwanya adalah jiwa yang mantap. Membujur lalu melentang patah, biar halilintar menyerang bumi, biar guru datang berdentum, namun berpatah sayap, bertongkakkan paruh, namun kudaki juga pemuda tidak akan gentar, terus berjuang. Jadi kita mengharapkan 4 orang pemuda. Tak ada pemuda minta lebih. Walaupun banyak lagi yang lain, muka-muka baru, tapi pemuda menghantar 4 orang calonnya. Dan kita mengharapkan agar pemuda kali ini memperoleh kejayaan supaya suara anak muda, suara rakyat dapat dibela kali ini. Ini kita mengharapkan dan saya yakin tentulah pemuda tidak akan melompat seperti mereka yang terdahulu. Saudara, saya nak cakap terang, Datuk Idris Harun dulu pun datang daripada kilang pemuda, tapi sebab itu kita kecewa. Saya tak maulah nak mempertikaikan kepribadian beliau, tetapi saya masih kecewa sebab beliau pernah jadi ketua pemuda negeri, esko pemuda, tiba-tiba boleh melompat ataupun menarik sokongan dan sebagainya. Hanya untuk saya terpulanglah. Jadi saya kalau boleh tak maulah mencerita keburukan orang. Kerana pemuda adalah jurubicara rakyat. Kemudian pertandingan dalam pilihan raya negeri Melaka ini ia sama juga dengan pertandingan dalam PRU 14 di mana UMNO menghadapi semua parti, itu dengan semua parti PKR, DAP, PAN dan PAS. Cuma yang baru adalah Parti Putra. Jadi kita lihat tengoknya, saudara. Sebab itu pengundi-pengundi di Melaka harus cerdik memilih. Kita nak pilih mencarilah seorang pemimpin, calon-calon yang berintegriti, yang kita menolak calon-calon perasuah, peta,
bercakap, memahami isu setempat. Yang paling penting memahami isu setempat. Perhatikan pergerakan jentera, pastikan anda benar-benar kenal. Jadi kepada pengundi-pengundi Melaka, you kena pastikan anda benar-benar kenal calon. Bukan calon yang datang lari. Macam mana yang disuarakan oleh daripada Parti Keadilan, daripada Iswadi. Dia kata Datuk Samsul tu bukan di kawasan dia, kawasan lain saudara. Okey. Now, 5 DUN ada pertandingan 4 penjuru. Ni saya nak jelaskan saudara. Setakat malam ni setakat malam ni, besok tak tahu lagi. Setakat malam ini 5 DUN ada pertandingan 4 penjuru dan Dewan Undangan Negeri untuk kerusi DUN Pengkalan Batu 5 penjuru. Ini yang lain tu nampak gayanya 3 penjuru. Setakat ini iaitu DUN Gadik, MIC, calon MIC daripada Barisan Nasional bertemu dengan DAP, daripada PBM, daripada Putra dan PKR, PBM daripada Putra. Jadi MIC, DAP, PBM, Putra dan PKR 5. Itu DUN di Gadik saudara. Di lain-lain di Paya Rumput 4, iaitu UMNO, PKR, PBM, Putra. Cuma di Gadik saja 5 penjuru saudara. Di Paya Rumput 4 penjuru. Di Pengkalan Batu nampak gayanya 5, iaitu UMNO, DAP, PBM, Putra dan bebas. Kerana kabarnya beliau akan bertanding juga. Dia tak ada parti. Jadi mungkin 5, jadi 2 tempat lah rupanya, bukan 1. 2 tempat yang setakat malam ini yang akan menghadapi persaingan 5 penjuru. Di Duyung 4, itu UMNO, DAP, PAS dan Putra. Dan di Sungai Ramal UMNO, PKR, PBM dan Putra. Jadi saudara, kalau kita lihat sedikit culipan, kita tengok sementara malam besok, macam saya katakan, macam di Kuala Linggi, saya tak nampak bahawa UMNO menghadapi masalah sangat. Kerana di situ pengundi-pengundi Melayu ada 73%, pengundi Cina ada 22%, pengundi India ada 1%. Dan calon di Kuala Linggi adalah saudara muka baru, iaitu Rosli Abdullah. Dan beliau menentang calon daripada PAS, sebab pilihan raya lepas PAS cuma dapat 941 undi saja di situ. Kali ini dulu yang bertanding di situ adalah Azmi Sambul daripada PAS. Tapi kali ini PAS menurunkan Hajah Aziah, sementara Parti Amanah. Sebab dulu PKR. Jadi bila Amanah itu tentulah undi daripada Parti Keadilan, saudara Pakatan Harapan. Dulu PKR dapat 3,440. Apakah Parti Amanah Jula Sapiah Kasim dapat menambah undian? Sebab Ismail Osman dulu dapat 4,812. Dan kali ini diganti dengan calon baru, iaitu Rosli Abdullah. Di Tanjung Bidara. Tanjung Bidara ni agak menarik. Sebab macam saya katakan, ini pertembungan setakat hari ini 3 penjuru. Iaitu Datuk Seri Abdul Rauf Yusof daripada UMNO akan menghadapi Mas Emirati daripada PBM dan juga Saudara Zainal Hassan daripada Parti Keadilan Rakyat. Sebab kursi di Tanjung Bidara ni jumlah pengundi adalah 11,211, tapi pengundi Melayu ada 93%. Terpulang pada orang Melayu di kawasan Tanjung Bidara untuk membuat keputusan. Ini memang sebab 93% orang Melayu, 4% saja keturunan Cina dan 1% daripada India. Tidak memberi banyak, walaupun dalam pertandingan satu undi itu berharga, tapi yang ini cuma 5%, nak berbanding dengan 93% saudara. Dalam pilihan raya lepas, calon UMNO Mat Rawi Mahmud mendapat 4,865. Calon daripada PAS dapat 1,501 dan calon daripada PKR 2,001. Jadi sekarang ni daripada Pakatan Harapan PKR nya lah, iaitu Mas Emirati. Yang lepas cuma 2,000. Dan ini calon PBM saudara. Jadi kalau calon PBM boleh diiktirafkan, bolehlah kita katakan kalau dia berapa yang undi dapat oleh calon PAS. Jadi calon itu boleh dapat, dulu PAS dapat 1,500 saja. Dan calon PKR 2,001. Dia PKR meletakkan Saudara Zainal Hassan. Di kerusi Air Limau, saya cuba beri pencerahan yang saya dapat sedikit supaya anda faham. Di Air Limau juga calon baru saudara.
Dulu kursi I5 ni dimenangi oleh UMNO. Jumlah pengundi ada 10,092, Amiruddin Yusof. Tapi kali ini calon baru itu Hamid Bashir. Orang calon baru, anak muda. Dan beliau berhadapan dengan Dr. Nordin daripada Parti Pribumi Bersatu bersama dengan Maznah Baharudin daripada Amanah. Kalau kita lihat dulu PBM, dulu PBM ini disokong oleh PKR, dia dapat 3,225. Kali ini PBM bertanding sendiri. PBR sebab di situ calon daripada Patah Harapan adalah daripada Amanah, Maznah Baharudin. Amanah ini kalau nak tengok undi PAS dia dapat 1,187 saja. Saudara? Jadi di daerah Limau. Kemudian di Lendu. Lendu ni kawasan Ketua Menteri. Dan saya dipahamkan bahawa poster boy itu gambar Datuk Sulaiman Ali ini akan dipasang di seluruh Melaka sebagai gandingan untuk setiap calon. Dr. Sulaiman Ali mewakili UMNO, beliau pilihan yang lepas, tapi beliau berhadapan dengan Major Abdullah Mahdi daripada Parti Pribumi Bersatu bersama dengan Muhammad Asri Ibrahim dari PKR. Sedangkan yang lepas Saudara Sulaiman Muhammad Ali dapat 4,016, Ridwan Effendi Abu Bakar daripada Parti Pribumi Bersatu 3,386 dan Arsyad Som dapat daripada PAS 1,116. Tapi undi ini akan pecah ni di bawah ni. Saya beryakin kalau yang 4,016 itu kekal, insya-Allah Datuk Sulaiman akan menang. Dan di Tabuh Naning, saudara. Ini penting sebab ini kelima dalam parlimen ini Masjid Tanah, saudara. Di Tabuh Naning, ini yang menjadi pertikaian macam-macam orang bercakap di Tabuh Naning ni. Calon daripada Barisan Nasional adalah Zulkifli bin Datuk Seri Mat Zain. Saya rasa ini anak mantan Ketua Menteri yang dulu, Datuk Mat Zain, Allahyarham. Tapi saya tak dapat penjelasan lagi. Tengok besok macam mana. Kemudian calon daripada PAS, Abu Hashim. Juga orang baru. Kemudian daripada Amanah, dia mengekalkan calon yang lama iaitu Zairi Subuh. Zairi Subuh dia dapat 2,589. Dia kalah kepada Latifah Omar daripada UMNO. UMNO dapat 3,300 dan Asyari Syekh daripada PAS dapat 1,111. Artinya daripada 8,714 ini pengundinya 79% adalah Melayu, keturunan Cina ada 12, India ada 6. Jadi kita sambung besok, kita tengok apa penjelasannya. InsyaAllah saya akan berada di Melaka untuk memberi pencerahan atas dapatan. Jadi kita pergi parlimen by parlimen. Jadi malam besok saya tak akan nak ulang lagi lah apa yang saya dah sebut malam ini. Jadi saya kecilkan dia punya huruf-hurufnya supaya kita faham. Malam besok saya insyaAllah saya akan memberi pencerahan tentang kedudukan calon-calon yang lain. Saudara, sama-sama kita melihat Let's Ramble tomorrow. Kita tengok besok, insyaAllah saya akan cuba bersiaran di Melaka. Jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.